Kita bersiap sedia sama-sama doa dalam hati. 请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian Sabat. 奉主耶稣基督圣名开始安息的聚会。 Baik, kita sama-sama naikkan pujian dengan 131. 我们一起唱诗131首。 Pertama-tama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat diucapkan kepada rekan sekerja, para pendeta, diakon, penatua, serta saudara dan saudara sekalian yang berada dalam atas talian. 首先呢，在此问候所有主内亲爱的同工、传道、执事、长老、弟兄姐妹们，大家安息日平安。 Kita sangat bersyukur kepada kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian. 我们非常感谢主所赐给我们的恩惠平安。 Maka pada Sabat ini kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. 在这次的安息日中呢，我们可以再次的聚集来去敬拜神。 Di samping itu kita dapat mempelajari sebagian firman Tuhan sebagai dorongan bersama. 同时呢，我们可以学习神一部分的道理，作为互相的勉励。 Baik, sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini, 我们还没有继续学习神的道理之前， terlebih dahulu kita akan sama-sama memanjatkan doa. 首先呢，我们会献上祷告。 Kita mohon Tuhan kiranya terus membantu membimbing kita bermula dan akhirnya kebaktian ini. 我们求神帮助带领我们的聚会， Agar kita sekalian sentiasa diberkati, dipimpin oleh Tuhan. 让我们大家呢都蒙神带领。 Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 我们一起跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya. Hallelujah.
Baik, sekali lagi diucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat diucapkan kepada seluruh jemaat yang berada dalam aula gereja maupun juga dalam atas kalian. 哈利路亚！再一次的在这里问候所有的，无论是在会堂里的还是在线上的弟兄姐妹们，大家安息了，平安。 Sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kebaktian sahabat ini. 非常的感谢主，我们再一次的能够在安息日的聚会中来去相聚。 Baik, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama bincangkan firman Tuhan sebagai dorongan bersama. 在这次的聚会中呢，我们会分享神的道理。 Dalam kesempatan ini kita bicarakan tentang matlamat kehidupan Kristen dalam keluarga. 这次呢，我们要谈论的题目是基督徒在家中的生活目标。 Baik, keluarga merupakan suatu kesatuan dan ikatan kasih di antara hubungan anak dan ibu bapa. 那么家庭呢，是一个儿女跟父母亲之间一个密切的关系。 Nah, untuk mencapaikan kehidupan keluarga yang lebih baik, 那么要拥有更美好的家庭关系， maka setiap keluarga itu berusaha untuk mencapai suatu kejayaan ataupun suatu kebahagiaan. 每一个家庭呢都会努力的来去得到成功或者是一个良好的关系。 Maka tentu sekali kehidupan sebagai umat Kristen ini memiliki suatu matlamatnya. 那么一个身为基督徒呢，生活中当然是有目标的。 Jadi apakah matlamat keluarga Kristen di dalam keluarga kita? 那么这个在我们的家庭中呢，身为基督徒，我们有什么生活目标呢？ Baik, di sini kita akan melihat beberapa perkara apalah matlamat kehidupan Kristen dalam keluarga kita. 今天呢，我们就会查考几个重点，基督徒在家中有什么生活目标？ Baik, pertama-tama sekali kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga. 我们首先来看提摩太前书3章。 1 Timotius pasal 3 kita baca ayat yang ke-15. 提摩太前书3章15节。 Ayat 15. 15节。 Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 倘若我单言日久，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。 Baik, di dalam satu ayat ini dijelaskan kepada kita, 这一节呢，就解释说， yaitu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. 要如何在神的家中行。 Keluarga Allah yang mana berkenan kepada Allah. 要如何在神的家中蒙神悦纳。 Di mana keluarga Allah ini adalah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. 那么神的家呢，是真理的柱石和根基。 Nah, berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, bagaimana yaitu matlamat kehidupan orang Kristen dalam keluarga itu. 回到我刚才所说的，基督徒在家中有什么生活目标？ Karena kita sekalian merupakan keluarga Allah. 因为呢，我们大家都是神家中的人， Dan tentu sekali dalam keluarga Allah ini memainkan peranan yang baik. 在这个家中当然要有好的角色。 Apatah lagi dikatakan di sini kita adalah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. 更何况这里说到我们是真理的柱石和根基， Jadi bagaimana caranya bagi kita mengatur keluarga kita? 所以我们要如何安排我们的家庭呢？ Apa yang saya katakan tadi, matlamat sebagai seorang sebagai keluarga itu. 像刚才我说的，一个家庭有什么目标？ Maka tentu sekali dia mau keluarganya ini sentiasa berada dalam Tuhan. 他当然希望这个家庭里呢，常常都在主里。 Dipersoalkan di sini bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah. 这里的问题就是要如何成为神家中的人。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan Kristen dalam keluarga Allah ini. 这里有解释到说，基督徒在神的家中当怎样行。 Baik, yang pertama, 第一， keluarga itu adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. 这个家庭呢，以神以基督为中心。 Baik, kita lihat dalam kitab Filipi pasal 1. 我们来看腓立比书1章， Kitab Filipi pasal 1 kita baca ayat yang ke-27.
腓立比书1章27节， ayat 27. 27节， Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。 Baik, dapat kita lihat di sini tentang apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi di masa lalu. 这里呢，我们就看到保罗对腓立比教会所说的话。 Dia mengungkapkan supaya kehidupan mereka ini sentiasa berpadanan dengan Injil Kristus. 他说呢，你们的行为呢，要与基督的福音相称。Supaya apabila aku tidak datang, katanya apabila aku datang, dia akan dapat melihat mereka. 这里就说到呢，不管我或来或不在那里呢，都可以看见你们的情况。 Dan apabila aku tidak datang, aku akan mendengar tentang kehidupan kamu. 即使不在那里，也可以听见你们的情况。 Baik, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Paulus sentiasa mengharapkan kehidupan jemaat di Filipi itu. 这里呢，就说到保罗希望腓立比教会的生活， Agar kehidupan mereka ini sentiasa berpadanan dengan Injil Kristus itu. 希望他们的生活以基督的福音相称。 Walaupun dalam masa yang sama dia datang di tempat itu, 虽然他当时到了那里， bahkan juga dalam masa yang sama dia tidak sampai di tempat itu. 或者是他不在那里的时候， Namun apa yang diharapkan oleh Paulus di sini bahwa mereka ini tetap teguh berdiri dalam satu roh. 保罗希望的就是他们能够同有一个心智，站立得稳， Tetap hidup dalam Injil Kristus itu. 依然活在基督的福音里。 Jadi inilah menjadi suatu harapan yang dikatakan oleh Paulus di sini. 这就成为保罗的一个盼望。 Demikian juga di dalam satu kehidupan kekeluargaan kita. 那么在我们的家庭生活中也是这样。 Kepala keluarga itu senantiasa mengharapkan keluarganya ini sentiasa berpusatkan Kristus itu. 一家之主希望他的家庭呢都以基督为中心。 Bahkan dia mengharapkan keluarga ini sentiasa berpadanan dengan Injil Kristus. 他也希望他的家庭呢都以基督的福音相称。 Baik, kita melihat satu contoh dalam Alkitab ini. 我们来看圣经的一个例子， Yaitu dalam keluarganya sentiasa saleh, sentiasa taat kepada firman Tuhan. 就是呢在他家庭里面呢常常都是遵守神道理的。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. 如果我们看创世纪的第6章， Kejadian pasal 6 kita baca ayat yang ke-8. 创世纪6章8节， Ayat 8. 第8节， Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 挪亚是个义人。 Baik, mengapa Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan? 为什么挪亚呢在神面前得蒙怜悯呢？ Sehingga kan dicatatkan dalam kitab suci ini. 甚至在圣经还有记载到。 Baik, jawabannya kita lihat dalam ayat yang ke-9. 我们来看第9节。 Ayat 9. 9节， Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行。 Di dalam ayat 8 di sana, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan itu? 8节说到挪亚在耶和华眼前蒙恩。 Nampaknya di dalam ayat yang ke-9 bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. 9节就说到他的原因，就是挪亚是个义人，在当时的时代是完全人。 Namanya itu tentang kehidupan keluarga Nuh ini, yaitu dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. 那么在挪亚的生活中呢，他是个义人，而且在当时的时代是个完全人。 Kenapa Nuh dapat melakukan suatu kehidupan ini bermula dari dia? 那么一个家庭的开始呢，是从他开始。 Sehingga kan kita menyatakan bahwa Nuh telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 这里还说到呢，挪亚在耶和华眼前蒙恩。 Karena Nuh ini sentiasa setia dengan firman kebenaran Tuhan itu. 就是因为呢，挪亚随时都在遵守着神的道理。 Nah, karena adanya firman Tuhan di dalam kehidupan Nuh ini,
因为在挪亚的生活中有神的道理， maka sehingga kan Tuhan yaitu menyatakan bahwa dia telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 就导致这里说他在耶和华眼前蒙恩。 Jadi oleh demikian keluarga yang berpusatkan Kristus ini, 所以呢，一个以基督为中心的家庭， seharusnya keluarga itu adalah keluarga yang sentiasa berpadanan dengan Injil. 这个家庭呢，应当要与基督的福音相称。 Apabila adanya Injil di dalam suatu kehidupan kita, 当我们的生活中呢有着福音， Injil itu atau firman Tuhan itu dapat dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. 这个福音或者是神的道理呢，就让我们在生活中能够行出义来。 Baik, ini yang pertama, bagaimana keluarga yang berpusatkan Kristus itu. 这就是在以基督为中心家庭的第一点。 Keluarga itu adalah keluarga yang berpadanan dengan Injil Tuhan. 这个家庭呢，与基督的福音是相称的。 Baik, yang kedua, 第二呢， keluarga yang berpusatkan Kristus ini 一个以基督为中心的家庭 adalah keluarga yang memiliki iman yang baik. 是一个拥有良好信心的家庭。 Baik, kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 11. 我们来看希伯来书11章， Ibrani 11, kita lihat ayat 1. 希伯来书11章第1节， Ayat 1, 第1节， iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita tentang menyentuh iman ini. 这里呢就说到信心的事。 Baik, iman merupakan dasar dari segala sesuatu itu. 信心是所望之事的实底。 Apabila adanya iman, 那么有着信心呢， maka tentu sekali kita akan mempercayai segala sesuatu itu. 当然会相信一切的盼望。 Tanpa iman, maka tentu sekali kita tidak akan mempercayai segala sesuatu. 没有信心呢，就不会相信一切。 Maka bermulanya dalam iman ini, 所以呢，如果有信心的家庭， maka kita akan mempercayai segala sesuatu itu. 有着信心，我们就会相信一切。 Di dalam ayat yang ketiga, 这里第3节， karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 我们因着信就知道诸世界神的话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。 Alkitab jelas memberitahu kepada kita. 圣经很清楚的告诉我们， Maka tentu sekali iman itu haruslah ada kepada kita. 我们呢当然必须要拥有信心。 Salah satu matlamat dalam kehidupan Kristen dalam keluarga kita. 那么这基督徒在家中的其中一个目标， Kita mengharapkan seluruh keluarga kita ini memainkan peranan, yaitu memiliki iman yang baik. 我们希望呢，我们一家人呢都有着良好的信心。 Apabila adanya iman dalam keluarga kita, 当我们的家中有着信心， maka kita tidak akan merasa risau tentang seluruh keluarga kita. 我们就不会担心我们的全家人， Karena iman itu yang telah membawa kita ke arah kepercayaan yang baik. 因为呢，信心带领我们到这个良好的信仰。 Baik, kita melihat satu contoh dalam Alkitab ini. 我们来看圣经的一个例子， Karena iman itu, 因着信 maka keluarga ini sangat-sangat baik sekali. 这一家人呢就非常的好。 Baik, kita lihat dalam kitab Rasul pasal 16. 我们来看《使徒行传》16章， Rasul pasal 16 kita baca bermula dari ayat 1. 使徒行传16章第1节， Ayat 1. 第1节， Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 保罗来到特比，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。 Ayat yang kedua, 2节， Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. 路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。 Baik, dapat kita lihat dalam ayat yang telah kita baca ini. 那么在我们所看的这一节中， Apabila Paulus pergi ke Derbe, 当保罗到了特比，
dan pergi ke Listra. 又到路斯德， Baik di Listra dia telah bertemu dengan seorang murid bernama Timotius. 在路斯德呢，他遇见一个门徒，名叫提摩太， Ibunya adalah seorang Yahudi 他的母亲呢是犹太人， yang telah menjadi percaya. 信主了。 Manakala ayahnya adalah seorang Yunani. 他的父亲呢却是希腊人。 Dan maksudnya di sini bahwa bapaknya ini belum percaya kepada Tuhan. 这里也表示说，他父亲还没有信主。 Dalam ayat yang kedua di sana dijelaskan kepada kita, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. 2节呢说到路斯德和以哥念的弟兄呢都称赞这个提摩太。 Baik, mengapa Timotius ini terkenal baik di tempat itu? 为什么在这些地方提摩太得到称赞呢？ Apalah keistimewaan yang ada daripada kehidupan Timotius ini? 在提摩太的生活中有什么特别呢？ Sehingga kan dia terkenal, sebut nama dia saja maka dia terkenal di tempat itu. 让当地的人呢一说到他的名字都认识他。 Alkitab sudah menyaksikan tentang kehidupan Timotius ini. 那么圣经呢有为提摩太的生命做见证。 Baik, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal 1. 如果我们看提摩太后书的第1章， 2 Timotius pasal 1 kita baca ayat yang kelima. 提摩太后书第1章第5节， Ayat yang kelima. 第5节， Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu yang ini, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗伊和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。 Baik, kalau kita melihat dalam ketiga ayat ini. 如果我们看看这个圣经章节， Baik, di sini dijelaskan kepada kita bahwa Paulus sendiri dapat melihat tentang bagaimana kehidupan Timotius ini. 这里呢解释说保罗亲自看见这个提摩太的生活。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. 这里有说到想到你心里无伪之信。 Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa Paulus sendiri menyaksikan atau dapat menyaksikan tentang kehidupan Timotius ini bersama dengan keluarganya. 这里呢，保罗亲自可以做见证为提摩太跟他家人的信心做见证。 Di mana keluarga Timotius ini memiliki iman yang baik. 这个提摩太的一家人呢，拥有良好的信心。 Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, 如果我们仔细的观察这一节， iman itu bermula dari mana? 这个信心是从哪里开始的？ Baik, di sini dikatakan yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. 这里说到，这信呢是先在你外祖母罗伊开始的。 Dan kemudian iman ini telah diturunkan kepada ibunya Yuniki. 然后呢，这个信心呢就传于他的母亲有尼基， Dari Yuniki kepada Timotius itu. 然后从有尼基呢又到提摩太。 Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, 如果我们看这一节， di dalam keluarga Timotius ini, 在提摩太的家庭里， nampaknya iman itu bermula daripada neneknya. 看起来呢，信心是从他的这个外祖母、外婆开始的， Daripada neneknya kepada ibunya. 从他的外婆又传到他的妈妈， Daripada ibunya kepada dirinya sendiri yaitu Timotius itu. 从妈妈呢又传到他自己，就是提摩太身上。 Dapat kita lihat di sini tentang kehidupan kekeluargaan mereka ini. 在这里呢，我们就可以看出他们的生活习惯 Adalah keluarga yang sangat-sangat beriman kepada Tuhan. 是一个非常对神有信心的家庭。 Jadi pada hari ini merupakan salah satu matlamat dalam kehidupan keluarga kita dalam Kristen ini. 所以呢，今天我们身为基督徒，在家中的生活目标也是这样。 Nah, seandainya iman kita ini bermula daripada nenek moyang kita, 如果我们的信心是从我们的祖宗开始的， apakah iman itu sudah diturunkan sampai kepada kita? 这个信心是否有传于我们大家呢？ Nah, sama seperti di dalam keluarga Timotius ini. 就好像提摩太的家庭里， Dapat kita lihat di sini betapa indahnya suatu kehidupan yang memiliki iman yang baik. 我们可以看得到一个拥有信心的家庭是多么的美好。 Hari ini apakah kita telah merenungkan tentang kehidupan ini? 今天呢，我们有没有想一想我们的这个生活？ Nah, di dalam keluarga kita apakah iman itu sudah turun temurun? 在我们的家庭里面的信心有没有遗传呢？ Kita pikirkan dalam keluarga kita. 我们想一想我们的家里， Apakah iman saya ini adalah bermula daripada ibu bapak saya?
我的这个信心呢，是不是从我的父母亲开始的？ Apakah iman ibu bapa saya bermula daripada bapa mereka? 我们父母亲的信心是不是从他们父母亲开始的？ Nah, seandainya iman itu merupakan daripada generasi-generasi dari dulu kala sampai sekarang. 如果我们的信心呢，是从前几代开始的， Inilah keluarga disebut sebagai keluarga yang sentiasa berpusatkan Kristus itu. 这就是一个常常以基督为中心的家庭。 Satu matlamat yang perlu kita usahakan dalam setiap keluarga kita. 是一个我们应当在自己家中努力的一个目标。 Keluarga yang bahagia, keluarga yang berjaya dalam kehidupan. 在生活中幸福成功的家庭 Adalah keluarga yang dapat membimbing seluruh keluarganya beriman kepada Tuhan. 就是一家能够带领全家来去对神有信心的家庭， Sama seperti keluarga yang di Timotius itu. 就好像是提摩太的家庭。 Baik, yang ketiga, 第三， bagaimana keluarga yang berpusatkan Kristus ini. 一个以基督为中心的家庭是怎样的？ Keluarga itu adalah keluarga yang senantiasa mementingkan kehidupan berdoa ataupun beribadah. 这个家庭呢是注重祷告、注重崇拜的家庭。 Baik, kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 4. 我们来看提摩太前书4章。 1 Timotius pasal 4, kita lihat ayat 8. 提摩太前书4章8节， Ayat 8. 第8节， Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 操练身体益处还少，唯独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。 Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita 那么这一节呢，解释说到， bahwa latihan badani terbatas gunanya. 说到呢，操练身体益处还少。 Seseorang yang sentiasa melakukan latihan dalam tubuh jasmaninya. 一个常常操练肉体的人呢， Setiap hari dia melakukan yaitu melakukan latihan di dalam kehidupannya. 每一天呢，他在生活中呢都有做这些训练、操练。 Tetapi latihan dalam tubuh jasmani kita ini ada batasnya. 但是呢，操练我们的肉体呢是有限制的。 Tetapi yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah ibadah itu berguna dalam segala hal. 这里呢，保罗说到，唯独这个敬虔，凡事都有益处。 Maksudnya di sini bahwa kita perlulah melatihkan diri kita dalam soal ibadah ataupun doa. 意思是说呢，在这个敬虔或者是祷告的方面呢，我们都必须要努力。 Suatu matlamat dalam kehidupan kekeluargaan kita dalam Kristen ini. 那么我们身为基督徒，在家中的其中一个目标， Apakah kita pernah membimbing keluarga kita, melatih keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan? 我们是否曾经带领而且训练我们的一家人来去崇拜神呢？ Pernahkah setiap hari kita terus membimbing mereka ke arah jalan yang benar? 我们有没有每一天都带领着他们走向正直的道路？ Pernahkah kita terus membimbing mereka dari awal pagi lagi membawa mereka beribadah kepada Tuhan? 我们有没有带领他们一大清早呢就一起来敬拜神？ Keluarga yang bahagia, keluarga yang berjaya dalam kehidupan Kristianannya. 那么在基督的生活中，基督徒生活中成功幸福的家庭， Dia dapat membimbing seluruh keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. 能够带领一家人呢来去敬拜神。 Apa kita dapat melatihkan seluruh keluarga kita? 我们能不能够操练我们的全家呢？ Nah, mengimbas kembali tentang keadaan semasa kita dalam COVID-19 ini. 那么我们可以回想一下，我们处在新冠肺炎的这个时期， Kalau kita perhatikan, kita jarang-jarang datang ke gereja untuk beribadah. 我们可以注意到呢，我们很少来教会参加崇拜， Membuatkan suatu latihan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan itu. 这就成为一种让我们能够操练自己来去敬拜神。 Bukankah ia terhenti begitu saja? 我们不可能就这样停止。 Namun sebagai kepala keluarga itu,
身为一家之主呢？ Apakah dia masih ingat bagaimana peranannya untuk membimbing keluarganya terus datang beribadah atau menyembah kepada Tuhan? 他是否还记得如何带领一家来去敬拜神？ Apakah di awal pagi kita terus membangun mereka? 那么是不是一大清早就开始造就他们， Membawa mereka berlutut beribadah menyembah kepada Tuhan? 带领他们一起跪下，一起敬拜神？ Saya rasa jarang sekali kita lakukan di dalam rumah kita sendiri. 我觉得呢，这个在我们的家中很少去做。 Kita begitu terlena di dalam arus duniawi. 我们在世界的潮流中那么的舒适， Nah, matlamat kehidupan keluarga dalam Kristen kita. 那么我们基督徒在家中的这个目标 Walaupun dalam masa yang sama kita berhadapan dengan suasana COVID-19 ini, 啊，虽然现今面对着新冠肺炎的疫情， jangan kita lupa untuk mendirikan satu kehidupan yang sentiasa beribadah kepada Tuhan ini. 我们不可以忘记要建立一个常常敬拜神的生活。 Jangan karena keadaan ini mengubah tentang kebiasaan kita. 不要因为这个环境呢影响我们的习惯， Sehingga kan kita lupa membawa keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. 让我们忘记带领家庭来敬拜神。 Nah, saya mengambil satu contoh di dalam Alkitab ini. 那么我在圣经举一个例子， Keluarga yang senantiasa melakukan tanggung jawabnya. 一个常常来去尽责的家庭， Walaupun orang lain tidak melakukan ibadah, 虽然其他的人都没有来去敬拜， tetapi dia tetap membawa keluarganya beribadah menyembah kepada Tuhan. 但是他呢依然带着他的家庭来去敬拜神。 Kalau kita melihat dalam kitab Yosua pasal 24, 如果我们看约书亚记的24章， kitab Yosua pasal 24 kita baca ayat 15. 约书亚记24章15节， Ayat 15. 15节。 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住之地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Baik, di sini dapat kita lihat bagaimana Yosua berhadapan dengan jemaat Tuhan. 这里呢，我们看见耶稣亚如何面对神的百姓， Dia telah membimbing umat Tuhan ini. 他带领着神的百姓。 Dan kita mengetahui tentang bagaimana kehidupan umat Israel di masa lalu. 我们也知道呢，古时以色列人的这个生活， Mereka ini pernah yaitu menyembah kepada patung-patung berhala. 他们曾经拜过偶像。 Nah, kalau kita melihat dalam ayat 14 di sana, 如果我们看14节， di mana umat Tuhan pada waktu itu mereka berbalik kepada patung-patung berhala. 那些他们的列祖呢，曾侍奉这些假神。 Maka dengan itu dalam ayat 15 menjelaskan kepada kita. 15节有解释说， Maka waktu itu Yosua memberi tahu kepada mereka. 当时约书亚告诉他们， Baik, di sini dikatakan kepada kita, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, 这里说呢，若是你们以侍奉耶和华为不好， nah pilihlah pada hari ini kepada siapa yang kamu beribadah, katanya. 他说，今天你们就可以选择要侍奉谁， Yaitu Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, 是你们列祖在大河那边侍奉的神吗？ ataupun Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. 还是你们所住这地亚摩利人的神呢？ Baik, di sini Yosua telah memberi pilihan kepada umat Tuhan. 这里呢，约书亚给了百姓几个选择。 Nah, kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, katanya, 他说，如果你觉得侍奉耶和华不好， nah pilihlah pada hari ini di mana kamu harus mau percaya. 今天你就可以选择要相信谁。 Tetapi kata Yosua, 但是约书亚说， di dalam kalimat ini menjelaskan kepada kita, 这一句呢就解释说到， katanya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 他说至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Baik, dapat kita lihat tentang kehidupan Yosua ini. 如果我们看看约书亚的生活， Yosua adalah kepala keluarga itu. 约书亚呢是一家之主， Dia memainkan peranan yang sangat baik.
他扮演着非常好的角色， Dia tetap bertanggung jawab tentang keluarganya. 他依然为家庭负责任， Yang memimpin keluarganya ke arah suatu arah yang baik, 他带领他的家庭走向一个正确的方向， di mana dia telah membawa keluarganya senantiasa beribadah kepada Tuhan. 他带领他的家庭常常敬拜神。 Walaupun dalam masa yang sama orang-orang Israel yang lain itu tidak beribadah kepada Tuhan, 虽然当时其他的以色列百姓没有敬拜神， tetapi Yosua telah bertekad memimpin seluruh keluarganya tetap setia kepada Tuhan. 但是约书亚他立志让全家依然对神忠心。 Andainya dalam masa kita hari ini, 那么，如果是我们今天这个时候， apakah kita bertanggung jawab sama seperti Yosua ini? 我们是否有像约书亚那么的负责任呢？ Walaupun dalam masa yang sama ada orang lain, jemaat kita yang lain tidak beribadah kepada Tuhan lagi. 虽然今天有其他的信徒他们没有敬拜神， Apakah kita ikut mengikuti kehidupan mereka? 我们是否要跟着他们的这个习惯呢？ Kita perlu belajar daripada kehidupan keluarga Yosua ini. 我们应当学习约书亚家庭的生活， Dia tetap memimpin keluarganya. 他依然带领着自己的家庭。 Walaupun orang lain telah tidak beribadah kepada Tuhan, 虽然其他的人呢已经没有敬拜神了， tetapi mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. 他和他的全家依然对神忠心。 Oleh demikian, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 所以呢，主内亲爱的弟兄姐妹们， kehidupan keluarga yang berpusatkan Kristus itu 一个以基督为中心的家庭， suatu matlamat dalam keluarga kita. 就是在我们家中的其中一个目标。 Kita harus mengenal pasti kehidupan keluarga kita dalam Tuhan. 我们必须要确认我们在主里家庭的生活目标。 Apakah keluarga kami ini tetap setia beribadah kepada Tuhan atau sebaliknya? 我们的家人是否对神忠心？ Ini yang perlu kita berwaspada terhadap keluarga kita. 这是我们应当要为家庭所谨慎的事情。 Amat sedih sekali apabila kita melihat keluarga kita 如果我们看见我们的家庭 terpincang jauh daripada kebenaran Tuhan, 远离主的道，是多么伤心啊！ sehingga mereka melupakan soal ibadah mereka. 他们甚至忘记了要敬拜神的事情。 Oleh demikian, di dalam situasi ini 如果在这样的情况中， kita perlu mengenal pasti tentang seluruh keluarga kita ini senantiasa sujud menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. 我们必须要确认呢，我们全家呢都常常的跪下敬拜神。 Inilah menjadi suatu matlamat di dalam kehidupan keluarga kita. 这就成为我们在家中生活的其中一个目标。 Baik, perkara yang kedua, 第二件事情， bagaimana kehidupan Kristen dalam keluarga kita? 基督徒在家中的生活是如何的呢？ Yang perlu kita usahakan dalam keluarga kita. 是我们在家庭里面需要努力的。 Baik, yang kedua ini, 第二呢， yaitu kita perlulah ataupun keluarga ini adalah keluarga yang sentiasa bersinar untuk Tuhan. 我们要确保我们的家庭呢是常常为主发光的。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal 11. 如果我们看路加福音11章， Lukas pasal 11 kita baca ayat yang ke-35. 路加福音11章35节， Ayat yang ke-35. 35节， Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. 所以你要审查，恐怕你里头的光或者黑暗的。 Baik, di dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita. 这一节呢就解释说， Katanya di sini kita perlu memperhatikan supaya terang yang ada pada kita ini jangan menjadi kegelapan. 我们要审查自己，不要我们里头的光变成黑暗。 Setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan kita. 当我们相信了神， Sebenarnya kehidupan kita di masa lalu adalah satu kehidupan di dalam kegelapan. 其实呢，我们信主之前，我们的生活是在黑暗中的。 Karena segala kejahatan dan dosa kita itu, maka kita terpisah daripada terang yang ajaib itu. 因为我们所做的这个罪恶呢，让我们与神隔离。 Namun setelah kita percaya kepada Tuhan, 那么我们相信主以后呢， maka kehidupan kita ini telah menjadi suatu kehidupan yang telah berubah. 我们的生活就改变了。
daripada kegelapan menjadi kehidupan terang. 从黑暗呢变成光明的。 Jadi oleh demikian dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, 因此这一节就解释说， kita perlu memperhatikan terang yang ada pada kita ini. 我们要审查自己里面的光， Kita kekalkan terang yang ada dalam suatu kehidupan kita ini. 我们要保存我们生活中的亮光。 Di sini dikatakan jangan menjadi kegelapan. 这里说的呢，千万不要让它成为黑暗。 Jadi maksud di sini jangan kiranya terang yang ada bagi kita ini terus menjadi gelap. 就是希望我们的光不要变成黑暗。 Jadi suatu matlamat dalam kehidupan keluarga Kristen. 这就要成为我们基督徒家中的一个生活目标。 Kita senantiasa yaitu bersinar untuk Tuhan. 我们要常常为主发光。 Nah, ini yang perlu yang kita usahakan di dalam satu kehidupan kita. 这是我们一生都要努力的事。 Kita kekalkan terang yang ada bagi kita ini. 我们要存留我们的光。 Jangan sampai terang ini menjadi gelap dalam satu kehidupan kita. 不要让我们的光成为黑暗。 Baik di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 在哥林多后书3章。 2 Korintus pasal 3 kita baca ayat 18. 哥林多后书3章18节。 Ayat 18. 18节。 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya yang semakin besar. 我们众人既然常着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 这里呢解释说， sebagai umat Tuhan kita perlulah yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 身为神的百姓呢，我们在生活中呢，必须要彰显出神的荣耀。 Kehidupan kita yang sudah berubah menjadi anak Tuhan ini, 我们的生活已经改变，成为神的儿女， hidup di dalam terang Tuhan. 我们活在主的光中。 Maka dengan ini dikatakan kepada kita, kita perlu mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 这里说到呢，我们要把神的荣耀呢，在生活中反照出来。 Yaitu dengan muka yang tidak berselubung. 就是呢，敞着脸，就是没有遮蔽的。 Apa maksudnya dengan muka yang tidak berselubung ini? 敞着脸是什么意思呢？ Jangan karena ada dosa di dalam diri kita. 就是说在我们里头没有罪。 Maka itulah yang akan menyelubungi, yaitu terang yang ada dalam kehidupan kita. 这个呢，能够遮盖我们生活中的光。 Jadi dengan demikian kita perlulah kekalkan kemuliaan Tuhan di dalam satu kehidupan kita. 因此呢，我们必须要在生活中来去保持着神的荣耀。 Baik bagaimana keluarga yang bersinar untuk Tuhan ini. 一个为主发光的家庭是怎样的呢？ Keluarga itu adalah keluarga yang sentiasa mementingkan pendidikan agama. 这个家庭常常注重宗教教育。 Walaupun dalam masa yang sama hari ini, saudara. 虽然今天呢， Apabila kita berhadapan dengan COVID-19 ini, 我们虽然面对着这个新冠肺炎， segala aktiviti khususnya daripada kelas pendidikan agama 一切的活动，尤其是宗教教育 telah terhenti. 都停止了。 Namun jangan kita mengharapkan karena kelas yaitu pendidikan agama terhenti di gereja itu. 但是呢，我们不要希望宗教教育在教会停止呢。 Kita harus sadar bahwa di rumah ada 2 guru di sana. 我们必须要晓得，在家里还有2位老师。 Siapa guru kita di sana? 我们家里的2位老师是谁呢？ Itulah bapak kita. 就是我们的爸爸， Itulah ibu kita. 就是我们的妈妈。 Mereka senantiasa yaitu membimbing kita ke arah jalan benar melalui firman Tuhan itu. 他们透过神的道理呢，常常带领我们走正道。 Kita melihat dengan jelas dalam ayat Alkitab. 我们可以很清楚的在圣经看到。 Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 39. 我们可以看创世纪39章。 Kejadian pasal 39 kita baca ayat 9. 创世纪39章9节。 Ayat 9. 9节。 Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripada aku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？ Baik, kita perhatikan tentang kehidupan Yusuf apabila dia berada di rumah Potifar itu. 我们可以观察一下约瑟在波提法的家中的生活。 Segala pekerjaan dalam rumah itu adalah diurus oleh Yusuf sendiri. 在家里一切的工作呢，都是约瑟一个人去办。 Namun satu saja yang tidak boleh diurus oleh Yusuf ini, 只有一样没有交给约瑟， yaitu istri tuannya. 就是他主人的妻。 Dalam masa yang sama waktu itu istri yaitu Potifar ini 这个时候呢，波提法的妻子 menggoda Yusuf. 勾引约瑟。 Maka di sini dapat jelas kita lihat bahwa Yusuf yang memiliki pendidikan yang tinggi. 这里呢，我们看见约瑟呢已经受过教育， Dari sudut keagamaan itu, 就是宗教的教育。 maka pada waktu itu Yusuf berkata sedemikian rupa. 所以呢，当时约瑟能够这样回答， Katanya di sini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini 他说：“我怎能做这大恶， dan berbuat dosa terhadap Allah? 得罪神呢？” Kita perhatikan perkataan daripada Yusuf ini. 我们看看约瑟所说的话。 Seandainya Yusuf ini tidak memiliki pendidikan agama sejak dari mulanya, 如果约瑟从一开始就没有接受宗教教育， maka tentu sekali Yusuf itu akan gagal dalam ujian ini. 当然约瑟会在这个考验中失败。 Jadi dengan demikian kita perlulah mementingkan pendidikan agama dalam keluarga kita. 所以呢，我们必须要注重家庭中的宗教教育。 Amsal 22 ayat 6. 那么箴言22章6节， Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. 你要照着正直的道路来去教导这些年轻人。 Mendidik anak muda yaitu bermula daripada awal itu. 教养孩童，使他们走当行的路。 Jangan kita akan terlambat sampai pada tuanya. 我们不要等他们老了才来后悔。 Kita perlulah didik mereka di dalam pendidikan agama. 所以我们要透过宗教教育教导他们。 Yang kedua, 第二， bagaimana keluarga yang bersinar untuk Tuhan ini? 一个为主发光的家庭是怎样呢？ Keluarga ini yang memiliki cara hidup yang baik. 这个家庭呢，有着良好的生活习惯。 Kita yaitu sangat-sangat merindukan tentang suatu kehidupan dalam keluarga kita. 那么我们都很想念家庭的生活。 Yang sentiasa kita inginkan, kita melihat keluarga kita ini sentiasa baik-baik sahaja. 那么我们希望呢，我们的家人都是好好的。 Baik di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 在彼得前书的2章， Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua kita baca ayat 12. 彼得前书2章12节， Ayat 12. 12节。 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给神。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 这里呢解释说， Dia menekankan kepada kita bahwa setiap keluarga itu haruslah memiliki cara hidup yang baik. 提醒我们呢，每一家呢都应当品行端正。 Kita dapat bayangkan apabila keluarga itu berada di tengah-tengah masyarakat itu. 我们可以想象一下，一个家庭在社会中， Namun keluarga ini adalah keluarga yang setia kepada Tuhan. 这一家呢却是对神忠心的家人。 Keluarga ini memiliki kehidupan yang baik. 这个家庭拥有着良好的生活。 Maka tentu sekali mereka dapat melihat segala kebaikan dalam keluarga kita. 当然，别人就会看出我们家庭中的这些良好的行为。 Kalau kita melihat tentang keluarga Gayus itu, keluarga Gayus. 如果我们看这个该有的家庭， Di dalam 3 Yohanes di sana menjelaskan kepada kita. 是在约翰3书告诉我们的。 Dijelaskan kepada kita tentang kehidupan keluarga Gayus ini. 里面呢有说到该有的家庭。 Kita baca ayat 1. 我们看第1节， 3 Yohanes ayat 1. 约翰3书第1节。 Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. 做长老的写信给亲爱的该有，就是我诚心所爱的。
Mengapa Penatua Yohanes ini menyaksikan tentang kehidupan gayus ini? 为什么约翰长老要见证该有的生活呢？ Karena dia dapat melihat tentang kehidupan gayus memiliki kebenarannya. 因为他看见该有的生活中有着真理。 Di dalam ayat yang keempat di sana dijelaskan kepada kita. 在第4节说到， Nah, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。 Kalau kita melihat ayat yang kelima, 如果我们看第5节， di mana tentang kebaikan yang dilakukan oleh gayus ini. 就说到该有的好行为。 Jadi oleh demikian dalam suatu kehidupan kita masa kini, 那么我们今天的生活呢？ kehidupan keluarga itu haruslah keluarga yang memiliki cara hidup yang baik, 我们的家庭呢，必须拥有好行为， yaitu di dalam keluarga kita. 就是在我们的家中。 Dan yang keduanya di dalam masyarakat itu. 第二呢，是在社会中， Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini. 我们在社会中的家庭有什么样的习惯？ Di dalam kitab Filipi pasal 2, 在腓立比书的2章 ayat 15. 第15节， Ayat 15, 15节， supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 2章15节，使你们无可指摘，诚实无为，在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这时代中，好像明光照耀。 Satu perkara yang perlu kita ingat di sini. 在这里呢，我们有一件事情是要记得， Walaupun kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini, 虽然我们活在这个社会当中， maka kita perlulah berusaha memiliki perbuatan yang baik. 我们必须要努力拥有好行为。 Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, 这一节解释说， tidak beraib, tidak bernoda, 无可指摘，诚实无为， tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. 在这弯曲悖谬的世代中无瑕疵。 Jadi ini berarti bahwa kita bersinar di dalam masyarakat itu. 这就表示我们在社会中发光。 Yang ketiga, 第三， bagaimana cara kita, bagaimana keluarga kita yang memiliki cara hidup yang baik ini. 一个拥有好行为的家庭是怎样的呢？ Yaitu kita haruslah memiliki kebaikan di dalam gereja itu, 就是要在教会中有好行为， dalam keluarga, 在家庭中， di tengah masyarakat, 在社会中， di dalam kehidupan dalam kegerejaan kita. 还有在我们的教会中。 Maka dengan itu pastinya keluarga ini adalah satu keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. 这样的话呢，我们的家庭当然是在神面前幸福的家庭。 Dan inilah menjadi satu matlamat yang harus kita bawa dalam kehidupan keluarga kita. 这也成为我们在家庭生活中的一个目标。 Baik, sebagai suatu kesimpulannya. 作为一个结论， Baik, kita lihat dalam kitab Mazmur bilangan 128. 我们来看诗篇128篇。 Mazmur bilangan 128. 诗篇128篇， Kita baca 5 hingga 6. 我们看第6到第7，第4到第5节。 Ayat 5. 第5节， Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. 第6节， Dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。6节，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。 Baik, di dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita 那么这2节呢，就解释说， suatu perkara yang perlu kita usahakan di dalam keluarga kita. 是一个我们应当在生活中努力的方面。 Apa yang telah kita inginkan dalam suatu kehidupan kekeluargaan kita. 我们希望我们的家庭是怎样的呢？ Kita perlulah berusaha ke arah apa yang telah kita pelajari ini. 我们必须要努力的来去做我们今天所学习的事情。 Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, 愿神从西安赐福给你， supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, 让你一生一世看见耶路撒冷的好处， dan melihat anak-anakmu dan anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 也能看见你儿女的儿女，也愿平安归于以色列。 Inilah yang harus kita inginkan dalam kehidupan kekeluargaan kita. 这就是我们在家庭生活中所希望拥有的。
Akhirnya Tuhan terus membantu memberkati kita. 那么愿神继续的帮助带领我们大家。 Baik, kita menyanyi kidung bilangan 399. 我们唱诗399首。 Untuk mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, 那么作为我们今天安息的聚会的结束， sekali lagi kita sama-sama sujud dalam doa. 我们要再一次的跪下祷告。 Dan dalam doa yang kita terus kita mendoakan tentang keadaan semasa COVID ini. 在祷告中呢，我们继续为这个疫情来去代祷。 Kiranya kita semua senantiasa dipelihara dipimpin oleh Tuhan. 但愿我们大家呢都蒙神保护。 Kita doakan tentang keluarga kita masing-masing. 我们也为各自的家庭代祷， Khususnya iman kepercayaan kita. 尤其是我们的信仰。 Itu juga tentang segala kerja yang kita rencanakan. 我们所安排的一切圣工也是这样。 Kita dalam doa. 我们都带入祷告中。 Bagi mereka yang sakit kita perlu bantu dalam doa. 那些身体健康的，我们也为他们代祷。 Sehati sejiwa untuk berdoa. 我们一起同心合意跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Hallelujah.
生土，乃心怀在每天。Pada kebaktian sahabat sampai sini saja, Tuhan berkati, jumpa lagi. 那么这个聚会到此，愿神祝福大家平安再会。